Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Baiklah, untuk kelas bahasa Melayu kita pada hari ini, kita masih lagi dalam tema yang sama, keselamatan. Tapi kita dah masuk unit baru iaitu unit 9, patuh dan selamat. Baiklah, hari ini cikgu nak ajar kamu dua tajuk dalam buku teks kamu, iaitu tajuk pemandu bijak dan juga nasihat ayah bunda. Baiklah. Sekiranya kamu sudah sedia, boleh keluarkan buku teks muka surat 57 dan juga 58. Baiklah, SP hari ini cikgu nak ajar kamu 1.3.2 dan 2.3.1. Apa dia? Iaitu menceritakan sesuatu bahan yang dituntun dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. Dan satu lagi, membaca dan menganalisis kandungan teks karya sastra. Baiklah. Mari kita pergi kepada standard pelajaran yang pertama ataupun dalam buku teks muka surat 57. Okey, patuh dan selamat. Tajuk kita ini pemandu bijak. Okey. Mula-mula sekali, kamu dengar apa yang cikgu baca. Sambil tu kamu boleh baca sekali. Okey. Hadif dan ayahnya ke bengkel kereta. Di situ mereka menonton iklan di televisyen. Apa iklan yang ada di televisyen tu? Mari kita lihat. Panduan keselamatan jalan raya. 1. Periksa kenderaan anda sebelum memulakan perjalanan. 2. Patuhi had laju yang ditetapkan. 3. Dilarang memotong garisan berkembar. 4. Patuhi lampu isyarat. 5. Elakkan mengekori kenderaan lain terlalu dekat. 6. Berilah isyarat sewaktu membelok. Hargai nyawa. Patuhi peraturan jalan raya. Baiklah, itulah dia iklan yang ditonton oleh Hatif dan ayahnya di bengkel kereta. Baiklah, ayah dia pun tanya, Hatif, kamu menonton apa? Hatif berkata, iklan keselamatan jalan raya, ayah. Ayah dia tanya lagi, apakah panduannya? Oh, ada 6, ayah. Antaranya, apakah yang akan dikatakan oleh Hatif? Murid-murid, sekiranya anda menonton televisyen atau membaca sesuatu, untuk kamu menceritakan kembali maklumat yang kamu lihat itu, kamu mesti faham. Jadi, apa iklan yang kita lihat tadi? Ia tentang apa dia? Keselamatan jalan raya. Jadi, daripada yang cikgu bacakan tadi, ada 6 keselamatan jalan raya, peraturan keselamatan jalan raya. Jadi, apakah jawapan yang boleh dikatakan oleh Hadif kepada ayahnya? Oh, ada 6, ayah. Antaranya, periksa kenderaan anda sebelum memulakan perjalanan. Patuh had laju yang ditetapkan. Dilarang memotong garisan berkembar. Patuhi lampu isyarat. Elakkan mengekori kenderaan lain terlalu dekat. Atif beritahu kembali apa dia 6 keselamatan jalan raya yang perlu kita patuhi. Kemudian ayah dia bertanya lagi, panduan keselamatan jalan raya ada banyak. Mengapa kita perlu mematuhi panduan tersebut? Ayah dia tanya, kenapa kita perlu patuhi panduan tersebut? Ini pendapat Hatif. Kita perlu mematuhi panduan keselamatan jalan raya supaya cikgu nak tanya, pada pendapat kamu, kenapa kita perlu patuh mematuhi panduan keselamatan jalan raya tersebut? Okey, kenapa? Mari kita tengok apa jawapan Hatif. Kita perlu mematuhi panduan keselamatan jalan raya supaya kemalangan jalan raya dapat kita elakkan.
Jadi, kenapa kita kena ikut semua tadi? Kena periksa kenderaan, kena patuh hak laju. Jangan memotong di garisan berkembar, patuhi lampu isyarat, elak ikut kenderaan terlalu dekat. Semua tu sebenarnya untuk elakkan kita daripada kemalangan jalan raya. Kerana kemalangan jalan raya boleh meragut nyawa. Terlalu banyak kes kemalangan jalan raya yang telah menyebabkan kematian. Baiklah, cikgu harap untuk muka surat 57 ini, okey, kamu sudah faham dan sudah tahu bagaimana untuk menceritakan kembali maklumat yang kamu dapat. Yang pertama, bila kamu dapat satu maklumat, faham maklumat tu baru ceritakan semula. Okey, boleh Okay, so, baiklah kita akan pergi kepada muka surat kedua, iaitu muka surat 58. Okey. Di sini tajuknya ialah nasihat ayah bonda. Okey. Hari ini sebenarnya kamu perlu membaca syair. Pernah dengar tak apa tu syair? Mesti ada yang cakap, tak pernah. Pernah. Okey. Syair ni sebenarnya salah satu puisi dalam bahasa Melayu. Ada banyak puisi dalam bahasa Melayu. Ada pantun, sajak, ada syair. Okey, baiklah. Syair ni kita gunakan istilah dia melagukan syair. Okey, kalau sajak mendeklamasikan sajak kan. Okey, kalau syair ni kita melagukan syair sebab syair ni dia ada lagu tau, dia ada irama. Sangat menarik untuk kamu pelajari. Kalau nak belajar, okey baik, dengar betul-betul. Sebelum kita belajar tentang syair, kita boleh baca dulu teks dia. Okey, nasihat ayah bonda. Hadif mempersembahkan syair di tapak perhimpunan bersempena dengan Minggu Bahasa. Hebat Hadif, dia boleh mempersembahkan syair di tapak perhimpunan. Apa syair yang Hadif persembahkan depan rakan-rakan dia? Okey, mari kita baca dulu. Nasihat diberikan untuk anak anda. Iringan doa ayah dan bonda. Sematkan semua di dalam dada agar selamat di mana berada. Di tepi koridor berhati-hati. Bergurau di tangga bahaya menanti. Peraturan di padang harus diikuti. Tiada cedera, ceria pasti. Di kantin dan tandas usahlah leka. Jika terjatuh, kaki terluka. Kalau hindari, tiada berduka. Guru di sekolah semua suka. Ya, ada 4 rangkap syair kat situ. 3 rangkap syair kat situ. Maafkan cikgu. Okey, kalau kamu lihat juga dalam muka surat ini ada satu QR code. Okey, ni ada tulis perkataan jom imbas. Lepas ni kamu boleh cuba imbas QR code tersebut dan kat situ ada orang, ada suara voice ni melagukan syair tersebut. Okey, baiklah. Cikgu akan terangkan dulu hari ini apa itu syair. Okey, apa itu syair? Syair ni ialah puisi berlagu, dia ada irama dia. Sebenarnya dia berasal daripada Parsi, daripada Arab sanalah. Jadi bila orang Arab, orang Parsi datang ke sini, orang Arab datang ke tanah Melayu, jadi mereka bawa agama Islam bersama juga dengan syair ini, puisi mereka. Okey, puisi syair ni selalunya terdiri daripada 4 baris. Dia selalu ada 4 baris. Tapi ada juga syair yang ada 2 baris ada 3 baris pun ada. Tetapi selalunya dia 4 baris. Setiap baris semua berkaitan. Okey, tidak seperti pantun yang mempunyai 2 pembayang dan 2 maksud. Okey, pantun berbeza dengan syair sebab kalau pantun tu 2 baris atas tak ada kena-mengena dengan 2 baris bawah. Pembayang tak ada sama dengan maksud. Okey, kalau awak perasan lah, kalau awak biasa
berpantun. Macam 2-3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari. Mana nak sama adikku seorang. Okay, 2-3 kucing dengan adik tak ada kena-mengena kan. Jadi 2 pembayang dan 2 maksud dia berbeza. Tetapi kalau syair, 4-4 itu ada kaitan. Dia ada kaitan. Okay. Kemudian, syair ni ada lagu dia tertentu. Okay. Hari ini yang akan cikgu ajarkan yang mana cikgu tahulah ya. Okey, sebenarnya dia ada banyak sangat lagu. Lagu narasi Sarawak, lagu dua-dua ada banyak. Tapi yang antara yang selalu didendangkan untuk pertandingan ataupun untuk persembahan selalunya ialah irama Siti Zubaidah, irama Dandan Setia, irama Selendang Delima, dan irama Siti Zawiyah. Dia ada, ini antara yang kita boleh istilahkan sebagai yang popular lah, yang selalu didendangkan, selalu dilagukan oleh penyair-penyair. Okey, di sini cikgu nak bagi tahu, sekiranya awak sangat berminat dengan syair, cikgu sangat berminat dengan syair cikgu. Okey, jangan risau, sekarang semua kamu boleh dapat di hujung jari anda. Okey, macam mana? Kamu boleh cari di laman sesawang, type saja syair, boleh keluar. Bagaimana melagukan syair boleh keluar. Macam-macam boleh keluar. Okey, pilihlah saja yang mana. Tapi hari ini, cikgu nak ajar kamu syair yang paling senang, iaitu irama Dandan Setia. Okey, irama Dandan Setia ni, cikgu rasa semua murid-murid boleh ikut kot. Okey, jadi kita boleh sama-sama dengan cikgu. Kalau kamu pernah dengar lagu Anak Ikan, irama Dandan Setia macam lagu Anak Ikan. Okay, macam mana? Okay, kita ambil yang pertama, rangkap pertama. Okay. Nasihat diberikan untuk anak dah. Iringan doa ayah dan bunda. Sematkan semua di dalam dada. Agar selamat di mana berada. Senang kan irama ni? Di tepi koridor berhati-hati. Bergurau di tangga, bahaya menanti. Peraturan di padang harus diikuti. Tiada cedera, ceria pasti. Di kantin dan tandas, usahlah leka. Jika terjatuh, kaki terluka. Kalau hindari tiada berduka. Guru di sekolah semua suka. Boleh kan? Nanti selepas ni bolehlah kamu cuba melakukan syair ini. Dia ada banyak lagu dan sekiranya ingin mencuba lagu lain, okey, bolehlah kamu Jom Imbas tu, cikgu rasa itu adalah lagu Siti Zawiyah ataupun Siti Zubaidah, antara dua tu, cikgu pun tak ingat. Iramanya berbeza dengan apa yang cikgu ajar kamu tadi. Dalam irama syair, irama Dandan Setia tu lah paling mudah untuk kamu lagukan syair. Okay, baiklah. Daripada kita lagukan syair tadi, okay, kalau kamu lihat dekat bawah tu ada
satu pertebulatan. Lihat kan? Ada satu pertebulatan. Okay, setiap syair yang dihasilkan adalah membawa maksud tersendiri. Jadi, syair ini adalah nasihat ayah dan bonda. Daripada syair tersebut, ada 4 nasihat ayah dan bonda dia. Apakah nasihat ayah bonda dia? Jadi, hari ini kita akan sama-sama cari apa nasihat ayah dan bonda dia dalam syair yang kita lagukan tadi. Baiklah, yang pertama sudah kasih, nasihat ayah bonda kena berhati-hati di koridor. Kena berhati-hati di koridor. Koridor tahu tak? Ni kaki 5 sebelah kelas kamu itu adalah koridor. Jadi kena berhati-hati. Lagi-lagi kalau kita berada di tingkat yang tinggi, sangat kena berhati-hati. Okay, sebab banyak kes murid. Ada yang bukan banyak. Ada murid yang terjatuh di koridor. Sangat bahaya. Jangan memanjat. Macam itulah. Sangat bahaya. Okey, jadi apakah lagi 3 nasihat ayah dan bonda dia? Mari kita lihat. Okey, yang pertama tadi, berhati-hati di koridor. Cikgu dah gariskan beberapa isi penting dalam syair ini. Okey, kalau kita baca semula, yang pertama dia kata di tepi koridor berhati-hati. Maksudnya berhati-hati di tepi koridor. Yang kedua, bergurau di tangga bahaya menanti. Ibu dia rupanya pesan jangan bergurau di tangga sebab ada bahaya boleh terjatuh. Okey, yang ketiga, peraturan di padang harus diikuti. Jadi dekat padang juga harus diikuti. Kenapa? Tiada cedera. Jadi ceria pasti. Bila dekat padang dengan nasihat cikgu. Kalau cikgu cakap, okey duduk. Kalau cikgu cakap, lari, baru lari. Kalau cikgu akan pantau, semua cikgu pasti akan memantau keselamatan murid-murid dia. Jadi, kena dengar arahan cikgu. Setiap kawasan di sekolah pasti ada peraturannya. Okey, yang keempat, dia kata apa kat situ? Di kantin dan tandas usahlah mereka. Okey, nanti jika terjatuh, kaki terluka. Sebab apa? Kawasan kantin dan tandas selalunya kawasan itu lantainya licin. Jadi kena berhati-hati. Jadi di sini kita sudah gariskan 4 isi dalam syair nasihat ayah bonda. Jadi kita perlu tulis kembali dalam peta buatan tersebut. Jadi bagaimana nak isi dia? Macam ni. Nasihat ayah bonda, berhati-hati di koridor. Yang kedua, patuhi peraturan di padang. Ketiga, jangan bergurau di tangga. Keempat, usah leka semasa di kantin dan tandas. Baiklah, cikgu harap kamu dapat apa yang cikgu ajar hari ini, iaitu tentang pantun dan juga nasihat ayah, tentang syair dan juga nasihat ayah dan bonda. Baiklah. Tugasan kamu hari ini, murid-murid hanya perlu menjawab dan menulis kembali pertebulatan yang ada dalam buku teks tadi dan salin di dalam buku pemahaman. Pastikan jawapannya betul dan pastikan juga setiap ejaan kamu juga betul. Okey, kemudian murid-murid digalakkan, maksudnya kamu boleh cubalah untuk cuba melagukan syair. Supaya bila di masa akan datang, andai kata ada orang tanya, awak boleh melagukan syair? Ya, saya boleh melagukan syair. Kamu tahu apa itu syair. Jadi, bolehlah cuba melagukan syair. Okey, selamat mencuba dan selamat menjawab.